Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 28 Oktober 2020 bersama saya Syazwana Ami. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menyeru semua ahli parlimen untuk menyokong Belanjawan 2021 yang akan dibentang di Dewan Rakyat 6 November ini. Dalam kenyataan media Istana Negara yang dikeluarkan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Ahmad Fadil Syamsuddin, baginda menekankan pentingnya belanjawan berkenaan dalam menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara. Sultan Abdullah bertitah demikian selepas menerima menghadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mesyuarat pra-kabinet di Istana Negara hari ini. Dalam sesi menghadap pagi ini, Sultan Abdullah telah berkenan menerima taklimat ringkas berkenaan Belanjawan 2021 yang akan dibentang di Parlimen pada 6 November. Baginda menyatakan harapan agar Belanjawan 2021 memberi penekanan kepada pemulihan ekonomi negara dan kesejahteraan serta kelangsungan hidup rakyat yang terkesan akibat penularan COVID-19. Dalam kenyataan sama, Ahmad Fadil berkata, baginda turut mengingatkan ahli-ahli Dewan Rakyat bahawa sengketa politik untuk kepentingan peribadi akan merugikan negara. Ia hanya menjadikan rakyat sebagai mangsa ketika negara masih lagi bergelut menghadapi ancaman wabak COVID-19. Sementara itu, Majlis Presiden Pakatan Harapan dijangka akan mengadakan satu pertemuan esok. Berdasarkan sumber PH, pertemuan itu akan berlangsung di Ibu Pejabat PKR bagi membincangkan langkah gabungan pembangkang yang seterusnya. Mesyuarat Majlis Presiden yang terakhir adalah pada bulan lalu, 2 hari selepas pilihan raya negeri Sabah. Ketika dihubungi Malaysia kini, Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub menjangkakan agenda utama mesyuarat itu adalah menyokong Belanjawan 2021. Bagaimanapun menurutnya, terdapat salah faham bahawa PH akan menyertai sebuah kerajaan perpaduan. Ketika ditanya berkenaan cadangan bekas Perdana Menteri Najib Razak agar BN mempertimbangkan menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri, Salahuddin menganggap ia sebagai perkara yang sudah berlalu. Beliau turut menambah bahawa kemungkinan kerajaan PN ditumbangkan sudah tidak menjadi isu buat masa ini dan keutamaan harus ditumpukan kepada belanjawan. Sementara itu, Salahuddin sekali lagi menegaskan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin wajar mengadakan pertemuan dengan pihak pembangkang untuk membincangkan Belanjawan 2021. Semalam Salahuddin berkata pembangkang bersedia bertemu dengan Muhyiddin bagi membincangkan Belanjawan 2021 yang dijangka dibentangkan di Dewan Rakyat Jumaat depan. Presiden PAS Abdul Hadi Awang hari ini mempersoalkan sekiranya nasihat yang di-Pertuan Agong agar ahli politik menghentikan permainan politik dipatuhi. Abdul Hadi dalam satu kenyataannya hari ini berkata, terdapat beberapa amaran Seri Paduka Baginda yang perlu diberikan perhatian di samping beberapa perkara yang telah digariskan. Yang pertama adalah untuk ahli politik menghentikan sebarang permainan politik dan yang kedua supaya ahli politik menghentikan sebarang tindakan tidak bertanggungjawab. Hadi berkata dia menyerahkan kepada masyarakat umum untuk membuat penilaian sendiri berkenaan perkara itu. Sultan Abdullah memberikan peringatan itu ketika menolak keperluan pengisytiharan darurat yang diminta Kerajaan Perikatan Nasional. Selain itu, katanya sebarang tindakan menangani COVID-19 tidak seharusnya melibatkan pakar undang-undang, ahli politik dan ahli ekonomi sahaja. Malah ia perlu dirujuk kepada semua pihak berkenaan termasuk pakar kesihatan, polis dan tentera, khususnya semua pihak yang berada di barisan hadapan. Kes COVID-19 di Malaysia masih kekal dengan 3 angka apabila 801 kes baharu dan 8 kematian diumumkan hari ini. Daripada jumlah itu, 799 merupakan kes tempatan dan 2 adalah kes import. Dimaklumkan pada hari ini, negeri Sabah mencatatkan sebanyak 546 kes iaitu bersama dengan 68.2%.
dan negeri-negeri di Lembah Kelang pula mencatatkan 103 kes, iaitu bersama dengan 12.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Keempat negeri ini telah menyumbang sebanyak 649 kes, iaitu 81% daripada jumlah harian kes positif COVID-19 secara keseluruhannya. Kesemua negeri-negeri ini masih berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Untuk makluman, sebanyak 62 kes iaitu 7.7% daripada jumlah keseluruhan kes pada hari ini yang berkaitan dengan kluster-kluster penjara turut dilaporkan pada hari ini. Jumlah kes aktif di Malaysia setakat ini adalah sebanyak 10,123 kes dengan jumlah keseluruhan sebanyak 29,441 kes. Dr. Nur Hisham turut mengumumkan sebanyak 573 kes lagi yang disahkan pulih hari ini. Sementara itu, 94 lagi pesakit dimasukkan ke unit rawatan rapi dan 25 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. 8 lagi kematian dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kes kematian meningkat kepada 246 kes. Majlis Keselamatan Negara hari ini mengumumkan 3 lagi kawasan di Sabah akan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD susulan peningkatan kes. Mengambil kira peningkatan kes di ketiga-tiga lokaliti ini dan di atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan ataupun PKPD di Kampung Pengaraban, Kampung Tanjung Kapur dan Kampung Landung Ayang di daerah Kudat mulai 30 Oktober 2020 sehingga 12 November 2020. Sementara itu, Ismail turut mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di wilayah Persekutuan Labuan yang sepatutnya berakhir pada 30 Oktober akan dilanjutkan 14 hari lagi. KKM masih meneruskan saringan secara bersasar kepada penduduk di Labuan dan sehingga kini masih terdapat peningkatan kes positif yang dikesan di kalangan penduduk wilayah Persekutuan Labuan. Oleh itu, sidang khas hari ini di atas nasihat Kementerian Kesihatan bersetuju untuk melanjutkan lagi tempoh PKPB di wilayah Persekutuan Labuan selama 14 hari lagi bermula 31 Oktober 2020 sehingga 13 November 2020. Adun Sungai Pelik Ronnie Liu dibebaskan dengan jaminan polis setelah disoal siasat mengenai hantaran Facebooknya yang disyaki mengandungi unsur hasutan terhadap Yang di-Pertuan Agong. Perkara itu diumumkan oleh Timbalan Pengerusi DAP Kebangsaan Gobind Singh Dio di Facebook tengah hari tadi. Terdahulu, Peguam Liu, Jadavish Chandra memberitahu adun itu ditahan untuk membantu siasatan lanjut ke atasnya yang dibuat mengikut Akta Hasutan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. According to the investigation officer, they will be arresting YB Ronnie for the purposes of further investigation. So that is the basis now to investigate him. The investigation is under Section 4, Subsection 1 of the Sedition Act and also Section 233 of the Multimedia Act. And there is a possibility he may be released this evening if they can complete the investigations within the time, failing which by tomorrow they will have to get an extension from the magistrate if they want to keep him longer than the 24 hours. Hantaran yang dibuat Ronnie antara lain memaparkan beberapa gambar protes di Bangkok yang menyatakan rakyat Bangkok kini menolak Raja Thailand. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.